Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baik. Terima kasih kepada yang menyertai kelas saya pada hari ini. Syadira, nanti jangan lupa isikan kehadiran awak Okey, walaupun awak seorang tak ada masalah. Kita akan tetap teruskan pembelajaran kita pada hari ini dan saya harap lepas ni rakan-rakan awak yang lain akan boleh rujuk video ini untuk sama-sama belajar lah. Okey, baik. Untuk hari ini saya akan tunjukkan um, topik masih lagi dalam bab yang ketujuh, cuma kita ada satu lagi iaitu graf laju masa. Okey, graf laju masa. Cuma untuk hari ini saya akan ambil dua perkara kecil dia saja. Jadi sekejap je lah untuk hari ini, tak lama pun. Okey, sebelum ni kita dah tengok untuk graf jarak masa. Jadi graf laju masa ni pun masih lagi yang sama, cuma dia tukar kepada laju dan masa. Yang sebelum ini kita tengok jarak dan juga masa. Okey, jarak dan juga masa. Okey, kalau kita lihat dalam ni saya gunakan buku teks. Okey, muka suratnya adalah 195. Okey, kalau kita tengok untuk graf laju masa, dia bertanya ada apa yang anda faham tentang graf laju masa. Contohnya diberikan pada di bawah itu adalah berkaitan dengan speedometer. Okey, speedometer, dia tunjukkan speedometer. Apa maksud rajah 1 sehingga rajah 4. Jadi kalau kita lihat untuk rajah 1 sehingga kepada rajah 4 itu, rajah 1 itu bermaksud dia dalam keadaan penggun, kosong. Kosong ni penggun. Apa maksud penggun? Penggun ni adalah dia tidak bergerak. Okey, penggun ni adalah tidak bergerak. Okey, untuk rajah 1 ni dia adalah penggun. Apa itu penggun? Dia adalah tidak bergerak. Dia penggun. 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 Okey, dia tidak bergerak lah untuk rajah 1 ni. Maksudnya kosong. Awak tak pergi ke mana-mana. Awak naik motosikal, awak tak pergi ke mana-mana. Itu maksud dia. Baik, untuk rajah 2. Okey, rajah 2. Okey, dan juga rajah 3. Rajah 2 dan rajah 3 ini bermaksud semakin bertambah dia punya pecutan ataupun perjalanan tu, dia mula bertambah. Okey, pertambahan dia mula bertambah. Orang kata apa? Kelajuan bertambah. Kelajuan bertambah. Okey, untuk rajah 2 dan rajah 3. Dan untuk rajah 4, dia mula menunjukkan dia menunjukkan penurunan. Okey, penurunan ataupun nyah pecutan. Nyah pecutan. Kalau istilah itu kan nyah pecutan. Okey, maksudnya kelajuan berkurang. Ini dia jadi okey. Baik, selamat datang kepada Syahira. Okey, selamat datang Syahira. Kita baru je mula Syahira. Okey, untuk rajah yang keempat ni kita namakan dia kelajuan berkurang. Okey. Kelajuan berkurang. Okey, dia berkurang. Yang ini dia ke sinilah maksudnya. Kalau yang ini dia makin bertambah. Yang ini dia makin bertambah. Yang ini dia penggun. Okey, dia statik. Dia statik je, dia penggun. Dia tidak ke mana-mana. Okey, itu untuk graf laju masa. Okey, dan seterusnya kalau kita lihat untuk graf laju masa ini, dia masih lagi sama seperti mana graf jarak masa. Cuma untuk paksi mencancang ini, dia tukar kepada laju. Okey, kalau graf jarak masa, dekat sini jarak. Dekat sini memang kekal masa lah. Okey, jadi pada graf laju masa, paksi mencancang mewakili laju suatu gerakan. Okey, mengufuk mewakili tempoh masa. Okey, kecundan graf mewakili kadar perubahan laju terhadap masa iaitu pecutan. Yang inilah yang kita namakan pecutan. Okey, laju. Sebab tu kalau kita tengok the flash, laju, pecutan. Berapa pecutan dia? Okey, awak tengok baru ni yang sukan Olimpik pun lari 100 meter. Berapa pecutan dia? Tapi tak pecah rekod baru ni. Okey. Bagaimana melukis graf laju masa? Graf laju masa boleh dilukis jika maklumat berkaitan suatu gerakan diperolehi seperti berikut. Jadual laju masa, kita kena ada jadual laju masa dan kita ada persamaan yang mewakili hubungan. Okey, yang pertama kita ada jadual.
Okay, yang pertama, kita ada jadual. Kalau kita ada jadual, kita boleh lukis. Yang kedua, kita tak ada jadual ke apa ke, tapi kita ada persamaan, maka kita boleh lukis. Baik, kita tengok contoh di bawah. Bagaimana kita nak melukis graf laju masa? Ini kita lihat contoh yang ke-10. Yang inilah yang pertama. Okay. Yang pertama ni yang tadi yang dia kata jadual. Jadual laju masa. Okey, dia ada jadual laju masa. Okey, dia ada laju dan dia ada masa. Okey, jadual di bawah menunjukkan perubahan kereta Encik Azizul untuk tempoh 5 saat. Lukis graf laju masa berdasarkan jadual yang diberi. Okey. Okey, Erna, selamat datang Erna. Okey, selamat datang Erna. Kita baru saja mulakan kelas. Okey, Erna selamat datang. Kita baru mulakan kelas. Saya record kelas ni nanti boleh rujuk balik semula. Okey, boleh rujuk balik semula. Okey, baik. Ini graf ini jadual laju masa. Okey, dia ada masa dan dia ada laju. Apa maksudnya kat sini? Pada masa sifar ataupun masa kosong, kelajuannya adalah kosong, adalah sifar. Maksudnya dia dalam keadaan pegun. Dia tak bergerak. Pada saat yang pertama, kelajuan dia dah bertambah, iaitu sebanyak 10. Saat yang kedua, dia dah 20. Saat ketiga, dia dah 30. Maksudnya, dia mula mendaki ataupun mula memecut. Macam awak lah. Naik motosikal, awak pulas minyak motor tu. Sampai terbang tudung tak? Kan? Pagi-pagi tu biasalah sampai terbang tudung dia. Kan? Kita tengok je dia sampai terbang tudung. Dia tak tengok kita. Bahaya. Hati-hati Okey, macam mana kita nak menyelesaikan dia? Macam mana kita nak melukis? Daripada jadual ini, kita nak lukis graf. Okey, graf laju masa. Okey, seperti mana yang telah saya bagi tahu tadi, paksi yang mencancang ialah paksi laju dan paksi yang berdatar adalah masa. Kalau jarak masa, paksi mencancang, yang laju ni tukar kepada jarak. Itu saja. Okey. Caranya ialah kita tengok dahulu skala dia. Okey, kesesuaian skala dia. Kita kesesuaian skala. Jadi kalau kita tengok kat sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 10, 20 tu ni, jadi kita pilihlah kalau nak buat satu kotak boleh, tak ada masalah. Jadi yang skala ni dia kena tepat. Okey, dia kena tepat. Okay, dia kena tepat. Kalau buat satu kotak saja, dia akan jadi pendek lah. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini je. Okay, dia akan sampai sini je kalau ni. Kalau buat satu kotak, dia akan sampai sini je. Jadi tak lawa lah, pendek sangat jadi kena pilih. Biasanya kita akan buat dua kotak Okay. Kalau kita tengok kat sini, okay, saya turunkan. Okay. Plot jadual yang diberi. Okay. Bila kita dah lukis, okay, kita dah lukis. Okay, kita dah lukis ni. Ni kita dah lukis. Okay, paksi ni kita dah lukis dan kita wakilkan. Okay, kita wakilkan yang masa ni, inilah masa ni. Ini yang masa ni. Ini masa. Kita wakilkan. Kosong tu tak payahlah. Kosong tu dia akan bercantum di sini lah. Kosong. Dia asalan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tengok skalanya. Bila kita tengok skalanya, jaraknya sentiasa sama. Okay, jarak dia sentiasa sama. Tengok skala dia. Okay. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan skala untuk laju juga jaraknya sentiasa sama. Okay, jaraknya sentiasa sama. Okay, kalau tengok ni jarak dia sentiasa sama. Jadi sini dia akan ambil yang bawah ni 10, 20, 20, 30, 40 dan juga 50. Okay, seterusnya kosong kat sini. 1, 10. 1, 10 kat sini. 2, 20. 3, 30. 4, 40. 5, 50. Okey, seterusnya kita pun garis. Maka kita dapatlah satu graf laju masa. Okey, boleh faham setakat ni? Macam mana cara nak melukis graf laju masa? Boleh? Aisyadira? Haikal? Erna?
Boleh? Okey, baik. Cikgu rasa awak nampak tapi biasalah malu sangat nak bercakap. Saya tak tahulah kenapa. Pelajar Pak G dan juga Pak A ni dia sangat malu. Okey, baik. Kita tengok contoh yang ke-11. Tadi contoh yang ke-10 ni dia berikan jadual. Contoh ke-11 ni dia berikan persamaan. Okey, persamaan. Kita tengok kadar perubahan laju terhadap masa sebuah kapal terbang yang sedang mendarat diberi oleh persamaan V, sama dengan 800 tolak 1600 T dengan keadaan V ialah laju dalam kilometer jam dan T adalah masa. Lukis graf laju masa yang mewakili pendaratan kapal terbang itu untuk tempoh kosong lebih kecil atau sama dengan T, lebih kecil atau sama dengan 0.5. Okey, di sini dia dah berikan tengok Okey, dia dah beri. Dia kata pendaratan. Okey, bila pendaratan kapal terbang maksudnya dia nyah pecutan. Bila nyah pecutan dia jadi macam ni lah. Okey, bila nyah pecutan dia jadi macam ni, dia menurun. Okey, kalau pecutan dia menaik. Itu maksud dia. Okey, dia dah bagi tempoh masa 0 hingga 0.5. Jadi kita macam mana kita nak buat? Langkahnya kita bina satu jadual dahulu. Okey, jadualnya mesti ada masa dan juga mesti ada laju. Ini jadual yang biasa. Okey. Dan apa yang kita nak ambil kat sini, kita ambil yang ni. Masa yang diberi, 0 dengan 0.5. Jadi kita letak 0, kita letak 0.5. Okey, letak 0 dan juga 0.5. Seterusnya, kita gunakan persamaan ini. Okey, kita gunakan persamaan V sama dengan 800 tolak 1600 T. Kita gunakan persamaan ini. Okey. Kita gunakan persamaan dan seterusnya kita gantikan nilai iaitu T. Sebab dia dah bagi tahu tadi T adalah masa. T adalah masa. Dia dah bagi tahu. Jadi kita gantikan nilai kosong. Okey, kita digantikan nilai 800 tolak 1600 T. Maka 1600 darabkan dengan T maka jadi kosong. V sama dengan 800. V 800, V ini adalah laju. Jadi kita dapati bahawa lajunya ialah 800 km sejam. Okey. Jadi dekat sini kita pun plot 800. Yang pertama. Seterusnya yang kedua, masih lagi menggunakan persamaan yang sama. Okey, cuma kita gantikan nilai 0.5. Tadi kita gantikan nilai 0 sebab kat sini Okey, 0 dengan 0.5. Kita gantikan dengan 0.5. Kalau kita darab dekat sini, kalau kita darab dia punya ni, cuba kita gunakan calculator. Sekejap saya stop presenting sekejap. Saya presentkan balik semula. Baik. Kita gunakan calculator. Sebab takut awak semua tak ada calculator. Saya sediakan calculator untuk awak. Ni calculator dia. Okey, kita gunakan calculator. Maksudnya kat sini kita lihat 1600 darab 0.5. Maka kita dapat nilainya adalah 800. Okey, nilainya adalah 800. Jadi kalau saya cuba tambahkan dekat sini, maksudnya dekat sini dia akan jadi yang sebelum kosong ni sebelum kosong ni. Okey, saya tambah kat sini lah. Maksudnya kita ada nilai 800 tolak dengan yang ini jadi 800. Maka V adalah kosong. Jadi V sifar, maka pada 0.5 jam maka nilainya adalah sifar. Dan kita pun lukiskan saja. Guna pembaris saya lukis. Saya sebab tidak ada pembaris ni. Jadi saya lukis freehand sahaja. Okey. Lukis. Okey, jarak ni macam mana? Macam saya kata tadi lah. Jarak ni kita tengok kesesuaian lah. Kalau awak ambil jaraknya beza dekat sini berapa, tengoklah. Iaitu atas kepandaian awak. Kalau awak nak buat kotak 1 sini 800 0.5 boleh. Dia jadi sama juga. Cuma kecil dia akan jadi kecil. Itu saja. Dia akan jadi kecil. Dan satu lagi kalau nilai satu kotak 800 maksudnya dekat sini dah jadi 1600. Itu skala Itu skala. Kena ingat lah. Okey, kena ingat sebab yang ini adalah asas awak dah belajar graf dan sebagainya. Itu kena ingat betul-betul. Okey, faham? Boleh jadi kita lukis graf dengan plotkan titik dan kita pun lukis. Maka itulah dia dua cara macam mana kita nak melukis graf laju masa menggunakan ataupun berdasarkan kepada jadual
dan juga berdasarkan kepada persamaan yang diberikan. Okey, persamaan yang diberikan. Okey, baik. Jadi nanti untuk latihan nanti cikgu akan berikan dalam grup, cikgu akan berikan dalam tele, yang mana untuk yang ini cikgu nak awak siapkan latihan 1 dan juga latihan 2. Okey, yang ini simple je lah, kena lukis je. Maksudnya praktis kendiri 7.2a ni, okey, untuk praktis kendiri 7.2a ni awak lukis graf berdasarkan kepada jadual laju masa. Okey. Dan yang kedua ni awak kena lukis dahulu jadual laju masa, kemudian baru awak lukiskan graf. Dan kena ingat dekat sini untuk yang ini dia ambil nilai kosong dan juga 30, dan dekat sini kosong dengan 5. Okey. Kosong dengan 30 dan juga kosong dengan 5. Okey. Dan kena tengok betul-betul ni. Kalau yang ini dia nak apa dia? Meter per second. Okey. T adalah masa dalam saat yang ini. Jadi tengok betul-betul. Ni semua ni penting. Sebab apa penting? Nanti bila kita nak selesaikan soalan yang berikutnya, untuk kita buat pengiraan dan sebagainya, kita akan gunakan. Okey, baik. Itu untuk pengenalan kepada graf laju masa. Okey, cikgu harap boleh faham untuk graf laju masa, sebab yang ini yang simple, yang senang. Okey, baik. Sekarang ini cikgu terus nak pergi kepada perkaitan antara luas di bawah graf dengan jarak yang dilalui. Sekarang ini kita nak tengok apakah jarak yang dilalui bagi untuk graf laju masa ini. Kita nak tengok jarak yang dilalui. Sebab dalam ini kita tidak ada jarak, tapi kita ada laju dan kita ada masa. Okey, jadi kita nak mencari jarak yang dilalui. Okey. Baik, perkaitannya kalau kita lihat graf ni menunjukkan dua graf. Yang ini graf jarak masa. Ini dia. Ini graf jarak masa, yang ini graf laju masa. Okey. Ini graf jarak masa, yang ini laju dan masa. Kalau kita lihat daripada sini, di sini dia ada menceritakan sedikit. Cuba kita tengok Okey, dia kata dekat sini graf jarak masa kita akan menentukan laju sesuatu gerakan dengan cara kita cari yang ini, dia punya graf itu. Okey. Tapi untuk laju dan masa kita dah ada laju. Okey, kita dah ada laju, cuma macam mana kita nak mencari jaraknya. Okey, kita nak mencari jaraknya. Itu cerita dia. Okey, jadi untuk jarak itu kita bagi graf laju masa ni, untuk kita cari jaraknya kita perlu cari berapakah keluasannya ini. Okey, kita boleh cari berdasarkan kepada keluasan di bawah graf untuk laju masa. Jadi luas di bawah graf laju masa ini akan menentukan jarak. Okey, dia akan menentukan jarak. Okey, kita tengok Okey, baik. Yang ini saya saya abaikan, saya tinggalkan, saya tak buat yang ini. Okey, saya tak buat sebab saya nak terus kepada yang ini Saya nak terus pada yang ini. Saya nak terus tunjukkan sahaja. Okey, baik. Di sini. Kalau kita tengok graf laju masa yang ini, dia menceritakan benda yang sama yang saya ceritakan tadi Saya tunjukkan jugalah yang ini sikit. Okey. Penyataan, Encik Faizal memandu sejauh 200 km dalam masa 4 jam. Okey, 200 km untuk tempoh 4 jam. Laju 200 bahagi 4 sama dengan 50. Apa di sini ingat tak ni? Laju ni apa dia? Ingat tak? Laju. Okey, laju ialah nanti kan lupa pula ni. Ni. Ingat, laju jarak bahagi masa. Untuk jarak, laju darab masa. Okay. Untuk kita dapat jarak, laju didarabkan dengan masa. Okay, laju didarabkan dengan masa.
Okey. Ni, ingat balik ni. Ingat balik. Segitiga ini asalnya jarak laju masa. Ni formula dia. Tetapi dia nak menunjukkan kat sini kalau awak tengok Okey. Laju, jarak bahagi masa, jaraknya 200, masanya 4 jam, maka kita dapat 50 km sejam. Jadi daripada graf kita pun boleh lukis 50 km sejam, maksudnya dia ambil masa selama 4 jam. Jadi bila kita nak kira jarak ialah laju darab masa. Laju darab dengan masa. Sebab itu dia akan jadi luas di bawah graf. Jadi luas di bawah graf ini adalah jaraknya di mana yang ini adalah 4 dan yang ini adalah 50. Sebab itulah 4 jam darabnya 50, maka kita dapat 200. Jadi jarak laju darab masa 50 darab 4 jam kita dapat 200. Itulah kenapa dia jadi luas di bawah graf itu bermaksudnya adalah jarak. Okey, secara senangnya kita boleh kata graf laju masa. Okey, graf laju masa ni, graf laju masa luas di bawah graf adalah jarak yang dilalui yang saya beritahu awal tadi. Okey, baik, kita tengok contoh yang ke-12. Macam ni kita tengok. Okey, kita tengok contoh yang ke-12 Baik, untuk contoh ke-12 ini hitung jarak yang dilalui oleh setiap gerakan graf laju masa berikut. Okey, untuk yang A ini grafnya, cuma kena perhatikan betul-betul. Okey, yang ini cikgu lukis dengan warna lain sikit Okey, cikgu lukis warna lain. Okey, ini grafnya. Kita nak mencari luas di bawah graf. Daripada sini, luas di bawah graf ialah yang ini kita ambil. Ini dia. Luas yang kita nak cari. Ni. Okey. Cikgu warnakan dengan warna lain ni. Lorekkan dia. Ni. Okey. Tak nampak pula dah. Gelap sikit. Ni. Inilah dia luas di bawah graf. Okey. Daripada sini, cuba kita kenal pasti. Bentuk apa ini? Bentuk apa ni? Ini adalah bentuk trapezium. Bila bentuk trapezium, kita gunakan formula trapezium. Formula luas trapezium. Apa formula luas trapezium? Formula luas trapezium 1/2 darab hasil tambah 2 garis lari. Okey. Tambah 2 garis lari. Okey. Darab tinggi. Itu formula trapezium. Okey, jadi dekat sini 1/2 darab 4/5. Okey, 4/5 ini adalah tinggi. Ini garis lari ini garis lari dia. 4/5 ni adalah tinggi. Okey, darab 5 tambah dengan 10. Nampak tak? Dekat sini dah ada 5, dekat sini ada 10. Ini yang kita ambil ni. Okey, jadi bila kita kirakan, kita dapat 6 km. Okey, maksudnya jaraknya adalah 6 km. Okey, jaraknya adalah 6 km. Okey, kena faham betul-betul ni kena faham betul-betul ni. Jaraknya adalah 6 km. Boleh? Okey, cikgu dah cuba perlahankan rentak sikit sebab yang ini cikgu tak pastilah awak ingat ke tidak formula trapezium dan sebagainya, tapi dalam kertas peperiksaan di hadapan ada formula tu diberikan. Okey, formula trapezium dan sebagainya. Cuma kena pastilah yang mana garis lari dia, yang mana tinggi dia, itu kena pasti. Okey, itu kena pasti kena pandai jadi kena ingat ini formula untuk trapezium. Okey, biasanya dalam graf laju masa ni dia akan melibatkan bentuk trapezium, segitiga dan juga segi empat. Itu saja. Bentuk lain tak ada. Segitiga, trapezium dan juga segi empat. Jadi kena ingatlah formula-formula tu Okey. Untuk yang B, kita tengok yang B pula. Yang B pun sama. Okey, yang B pun sama. Ni bentuk dia. Ni bentuknya. Bentuknya adalah bentuk trapezium juga. Okey, garis lari ini garis lari. Okey, cikgu warnakan dengan warna lain. Garis lari. Ini garis lari dia. Yang warna coklat ni, ini adalah garis selari. Okey, jadi kalau tengok garis lari di sini 40.
dekat sini 80. Okay, sebab tu kalau kita tengok dia keluarkan bentuk ni. Okay, kita dapat. Okay, cuba tengok dekat sini. Dekat sini ada sedikit yang awak perlu berikan perhatian. Okay, tengok sini. Yang ini laju kilometer, laju dengan kilometer. Dekat sini kilometer per jam, masanya dah bagi jam. Tapi dekat sini masanya dia bagi minit. Okay, dia bagi minit masa. Okay, bila masa dia bagi minit sedangkan lajunya adalah dalam kilometer per jam, maka kita kena buat per 60 ataupun bahagi dengan 60 sebab dia minit. Minit ke 6 bahagi dengan 60. Sebab kita kena tukarkan dia punya unit mesti sama. Okay, takkan laju kilometer per minit, tak boleh, kilometer per jam. Okay, jadi daripada minit kita tukarkan kepada jam, maka kita bahagikan dengan 60. Okay, baik. Jadi dekat sini, dekat sini kita pun cari luas trapezium. Kita gunakan untuk luas trapezium itu, masih lagi benda yang sama. Kita gunakan luas trapezium 1/2. Tingginya 6/60 darab 2 garis selari. Ini 2 garis selari, 40 tambah dengan 80. Maka kita dapat 6 kilometer juga. Okey, cuba kita tengok macam mana. Nanti kan kata cikgu tak tunjuk pula guna kalkulator tak. Okey, kita tengok ini Kita tengok ini. Jadi 1/2 darab 6/60 kurungan 6/60 tutup kurungan darab, sebab kita nak tambah 2 garis lari, buka kurungan 40 tambah 80 tutup kurungan. Kita klik sama dengan, kita dapat 41/5. Okey, 41/5. Okey, kita tukarkan dia, kita dapat 4.2. Okey, 21 4.2 ataupun 21/5. Okey, dekat sini kita kena tukarkan lah. Okey, kita kena tukarkan Okey, sebab kita nak jarak dia kan. Okey, kita nak bentuk jarak. Jadi kita tukarkan. Maka kita akan dapatlah 6 kilometer. Okey, kita akan dapat 6 kilometer. Sebab luas di bawah graf ini tadi yang kita tengok tadi, yang kita dapat nilainya adalah berapa tadi nilainya? 41/5 itu. Okey, kita kena tukarkan kepada kilometer. Darabkanlah. Okey, kita kena darabkan berapa ni? 41/5 dah. Okey, kita tukarkan kepada kilometer. Kita kena tukarkan Jadi awak tengok balik sebelum. Okey, kita tukarkan dia. Jadi kita dapatlah jawapannya. Betul tak saya buat tadi perkiraan saya tadi tu? Takut saya salah. Saya salah kira tadi tak? Saya salah tekan Saya salah tekan calculator. Cuba kita kira balik. Tengok dia dapat 6. Betul dapat 6. 1/2 darab kurungan 6/60. Saya rasa saya salah tekan. Tak ada seorang yang betulkan saya. Darab 40 tambah 80 tutup kurungan. Dapat sama dengan 6. Saya salah tekan tadi. Kat mana saya salah tekan Okey, tu dapat 6. Jadi jawapannya 6 kilometer. Okey. Okey. Baik. Itu contohnya. Cuba kita tengok contoh yang ke-13. Okey, contoh yang ke-13. Okey, contoh ke-13 ini cikgu besarkan sikit ni sebabnya cikgu nak awak faham betul-betul yang contoh ke-13 ni. Sebab cikgu dah bagi tahu tadi. Okey, macam mana dia punya nak mencari dia macam mana kita nak mencari jarak dia. Okey, cuba tengok kat sini. Graf laju masa menunjukkan kelajuan sebuah kereta Puan Liu pada tempoh 36 minit. Okey, tempoh 36 minit. Jumlah jarak dalam kilometer yang dilalui oleh Puan Liu dalam tempoh 36 minit. Dia nak dalam tempoh 36 minit. Jadi jaraknya dilalui daripada sini ke sini, ke sini, naik atas balik semula. Macam tu. Di sini kalau kita lihat awak nak mencari susah kan. Jadi di sini kita boleh potong.
macam cikgu kata tadi, dalam pengiraan ni, biasanya kita akan gunakan 3 bentuk. Yang pertama ialah bentuk segitiga, trapezium dan juga segi empat. Dia ada 3 bentuk. Jadi kita potong. Bila saya potong yang ini, nampak tak? Bila saya potong yang ini, dia jadi bentuk apa? Yang ini saya namakan bentuk A. Segitiga, betul? Okey. Yang kedua ni, saya potong dekat sini. Okey, yang ini B. B ni adalah bentuk trapezium. Dan yang C ni, saya gunakan warna ni, saya potong dekat sini. Okey, dia juga dalam bentuk trapezium. Kita boleh nampak dah kat situ. Okay, kita dah boleh nampak. ABC ni kita dah boleh nampak. Bentuk apa? A segitiga. Okay, kalau kita tengok bentuk A ni, yang A adalah segi tiga. Okay, segitiga. Bentuk B adalah trapezium. Dan bentuk C adalah trapezium. Okay. Baik, jadi dekat sini kalau kita lihat, okay, kalau kita lihat bentuk kat sini, okay, ni dia. Kalau kita lihat kat sini, cuba awak tengok bentuk kat sini. Okay, saya kecilkan sikit. Saya kecilkan sikit ni. Baik, kalau kita lihat kat sini, nampak tak? Okay, ni. Bentuk A ni segitiga. Apa formula segitiga? Formula segitiga ialah 1/2 darab tapak darab tinggi. 1/2 tapaknya ialah ini. Nampak tak? Tapaknya 10. Tapaknya jaraknya adalah 10. Sebabkan minit dia nak dalam kilometer per jam, maka kena bahagi 60. Darab, okay, kita akan darab 72. Tingginya adalah 72. Satu. Okay. Okay, Husna. Okay, Husna buat sampai. Okay, selamat datang Husna. Okay, Husna buat masuk. Okay, baik. Kita dah nak habis dah, tapi tak apa, nanti awak boleh rujuk balik semula video ni. Okay, kalau kita lihat dekat sini, yang A ni adalah segitiga. Okay, saya ulang balik. Ni dia. Kenapa ni? Sebab dia dalam kilometer per jam. Macam saya kata tadi, dalam kilometer. Tapi tempoh ni dia bagi minit. Dia nak dalam kilometer per jam. Itu sebabnya. Sebab tu kita bahagikan 60. Darabkan tingginya adalah 72. Ini untuk segi tiga yang A. Okay, ini untuk A. B, trapezium. B ni adalah trapezium. Trapezium ni 1/2. Cuba tengok. Okey, cuba tengok daripada sini. Okey, daripada sini. Di sini nilainya 20, dekat sini nilainya 10. Sebab itulah jadi 10. Tingginya jadi 10/60. Darab, dua garis lari. Ini garis lari dia. Garis lari pertama 72. Garis lari kedua adalah 40. Sebab tu 40 tambah 72. Okey, ini trapezium B. Trapezium C, cuba tengok 20 ke 36. Bakinya adalah 16. Okey, jadi yang ni C. Trapezium. Okey, untuk trapezium juga. Jadi nilainya sama, cuma tingginya saja berbeza, iaitu 16/60. Jadi kalau kita kira keseluruhan, kita akan dapat nilainya adalah untuk segitiga kita dapat 6. Okay. Untuk trapezium kita dapat 28/3 dan untuk trapezium C kita dapat 224/15. Maka keseluruhan kita dapat 30/2, 4.27. Okay, cuba kita kira betul atau tidak. Cuba kita kira. Okay, 1/2 darab kurungan 10/60 tutup kurungan darab 72. Maka kita dapat 6. Okey, dapat 6. Okey, itu untuk segitiga. Trapezium. 1
per 2 darab. Okey. Kurungan, kalau dekat sini 20 tolak 10, 10 Jadi kita dapat 10 per 60. Okey, tutup kurungan. Darab. Okey, hasil tambah 2 garis lari. 40 dan juga 72. 40 tambah 72. Tutup kurungan, maka kita dapat 91/3. 9.3 kita tengok, kita dapat 28/3. Okey, 28/3. Tekan shift, tekan ABC. Maka kita dapat 28/3. Okey, dan satu lagi, 1/2 darab kurungan 16/60. Okey, darab yang belakang ni sama saja, 40 tambah 72. Okey, maka kita dapat 14/14/15. Kalau kita tengok 14.93 ataupun 224/15. Okey, jadi kita tambah keseluruhan 6 tambah 28/3 tambah 224/15. Maka kita dapat 34/15. Kita tukarkan 30.26667. Kita bundarkan dia. Okay, kita bundarkan 30.27. Maka kita dapatlah 30.27. Kita bundarkan dia ni. Kita bundarkan kepada 2 titik per. Okay. Itu cara nak mencari jarak. Okey, seterusnya dia suruh cari laju purata dalam tempoh 36 minit. Laju purata ialah jumlah jarak bahagikan dengan jumlah masa. Jumlah jarak kita dah dapat dekat atas ni. Okey, jumlah jarak. Jumlah jarak, okey, kita dah dapat. Ini jumlah jarak. Okey, jumlah jarak kita dah dapat. Jumlah jarak kita dah dapat iaitu 30.27. Jumlah masa disebabkan dekat sini minit 36/60 ataupun bahagi dengan 60, maka kita dapat 50.45. Okey, bahagikan purata. Bila purata kan kita akan ambil jumlah juga tak purata? Per 100, kira purata. Berapa purata markah awak? Awak akan ambil jumlah keseluruhan per dengan jumlah apa? Maka kita dapat nilai purata. Okey, baik, itu dia. Okey, jadi boleh faham tak setakat ni untuk yang mencari jarak bagi graf laju masa? Erna, Aisyah, Haikal? Boleh? Boleh? Boleh ke tidak ni? Oh, terima kasih Erna. Okey, terima kasih kerana menjawab dalam chat. Okey, faham. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi itu dua sahaja yang cikgu nak tunjukkan untuk hari ini. Yang pertama, macam mana cara nak melukis graf laju masa. Okey, macam mana kita nak melukis graf laju masa yang atas ni. Ingat untuk melukis graf laju masa, kita ada dua kaedah. Yang pertama, kita ada jadual yang dah diberikan. Ataupun yang kedua, dia berikan kita persamaan, kita tukarkan kepada bentuk jadual laju masa dan kita boleh melukis graf. Okey, jadi yang itu nanti jangan lupa praktis kendiri 7.2a. Dan yang kedua adalah kita nak mencari jarak dalam graf laju masa. Untuk mencari jarak mudah sahaja, dia adalah luas di bawah graf. Okay, dan kena ingat akan ada 3 bentuk sahaja biasanya yang terlibat untuk mencari luas di bawah graf ni. Okay, cikgu ulang balik kat sini. Untuk mencari luas di bawah graf hanya ada 3 bentuk sahaja. Okay, 3 bentuk. Bentuk pertama ialah segi 3. Okay, bentuk segi 3. Okay, bentuk yang kedua adalah trapezium. Okay, bentuk trapezium ni kena ingat macam ni. Okay, dia macam tu. Okay, ada balik tak apa lawa lukisan. Okay. Bentuk trapezium kita lukis cantik sikit. Macam ni. Ini bentuk trapezium. Awak pusing-pusing lah. Yang ketiga adalah segi 4. Okay, segi 4. Segi 4 ni panjang kali lebar. Okay. Dia ada 3 bentuk je biasa. Okay. Seterusnya, kita pecahkanlah. Ini contoh yang saya tunjukkan tadi. Kita pecahkan. Okay. Jadi, untuk yang latihan ini, cikgu harap awak boleh buat untuk praktis kendiri 7.2b. Okay, 7.2b. Cikgu nak awak buat soalan nombor 1 je dulu. Okay,
untuk buat soalan nombor 1. Soalan nombor 2 ni awak boleh buat dah. Laju purata ni kita bahagikan je lah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Itu saja. Okey, jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. Itu je Okey, kalau cikgu boleh terangkan sikit kat sini, ini yang cikgu kata tadi. Nampak Yang ini untuk kita cari jaraknya luas di bawah ini yang pertama, segitiga. Yang ini yang kedua, segi 4. Nampak tak? Dia bentuk segi 4 kan? Okay. Dan yang ini yang ketiga. Ini segitiga. Sama juga yang ini. Yang ini bentuk trapezium. Ini bentuk trapezium. Yang ini segi 4. Okay, segi 4. Yang ini segi 3. Yang ini segi 3, segi 4 trapezium. Nampak tak? Dia biasa 3 bentuk tu saja. 3 bentuk saja. Jadi kena ingat formula tu. Okay? Boleh? Okay, cikgu harap semua boleh faham dan lepas ni kita akan terus masuk ke dalam grup tadi kita dan cikgu akan post juga video ni dalam grup kita nanti dalam grup kita nanti awak boleh tengok. Okay, cikgu akan post dalam channel Telegram cikgu. Okay, cikgu isakan ada dan juga dalam cikgu punya YouTube Cikgu Isa pun ada. Cikgu Isa kan ada. Itu saja. Cikgu akan masukkan dalam tu. Jadi awak boleh rujuk balik semua bila-bila masa. Sebab dalam WhatsApp saya tak nak sebab dia akan kita berat. Okey. Jadi cikgu akan post. Awak hanya rujuk saja. Terus pergi dan rujuk itu saja. Okey. Tengok untuk buat latihan. Boleh? Okey. Jadi terima kasih banyak-banyak atas apa orang kata perhatian yang awak berikan walaupun 3 orang saja yang masuk, 4 orang dengan Husna tadi. Husna terkeluar masuk mungkin sebab data dia. Okey. Jadi terima kasih banyak-banyak atas perhatian yang awak berikan untuk cikgu pada hari ini. Terima kasih sebab masuk kelas cikgu dan belajar bersama saya. Okey, insya-Allah kita akan jumpa lagi untuk kelas yang berikutnya. Dan selepas ni cikgu akan sentiasa record lah untuk kita sama-sama bagi peluang pada kawan-kawan kita yang tak dapat masuk untuk dia rujuk sama-sama. Dan jangan lupa buat latihan yang cikgu berikan nanti dan hantar secara personal ataupun hantar dalam kumpulan. Okey, jadi terima kasih kepada banyak-banyak kepada anak murid cikgu yang masuk, Syadira, Erna dan juga Haika. Dan jangan lupa nanti isi kehadiran Okey, so terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel saya. Cikgu Isa kan ada. So kita jumpa lagi. Bye-bye.